Saya ingin bertanya kepada Arau, yang sebetulnya apa yang Arau cakap memang betul lah. Semua puncak ini bermula daripada Langkawi. Agung dah baca dan nasihat, Langkawi jangan berhenti. Dia berhenti juga. Dia berhenti mesti cari pengganti. Kami tidak paksa Tun berhenti, kami mau Tun lagi. Tapi sudah berhenti, terimalah. Sekejap Tun, saya belum habis tanya lagi. Arau dulu. Kemudian sekarang sudah menyesal. Kerajaan baru ditubuhkan, maka Perdana Menteri hendakkan pasukan dia yang baru. Bukan soal apa salah kita bekerja. Ini soal dulu Tun nanti juga apa ini SPRM dari outsider lah, Tipakoya lah, Tommy Thomas rock and roll lah, macam-macam. Tak juga kita pertikaikan. Kita tak marah pun. Kita bukan marah dengan speaker yang ada, tapi Perdana Menteri nakkan speaker yang sehaluan dengan hala tuju dia, hala tuju kerajaan untuk kepentingan rakyat. Terima kasih. Terima kasih Kinabatangan. Sila Arau. Jadi pertanyaan daripada Kinabatangan itu boleh dimasuk dalam ucapan saya. Tu ada lagi Tun? Saya explain pasal apa saya berhenti. Ada 3 minit setengah lagi. Ya. Pasal saya Tak payah pilih-pilih. explain lah Langkawi, tak payah explain lah. Saya pilih-pilih juga dengan siapa yang saya nak kerjasama. Apabila saya diberi pilihan untuk bekerjasama dengan UMNO, dan UMNO pada masa itu bukanlah UMNO yang ditubuh dahulu. UMNO itu sudah di-hijack oleh orang tertentu dan saya tak boleh kerjasama dengan UMNO. Sebab itu saya tak boleh terima. UMNO satu sia, dulu Tun yang bajar kami macam mana nak jalankan UMNO. Kami ikut Tun punya ajaran. Mersing mau kata UMNO tak laku. Bagi Yurin. Dengan ini Arau. dengan ini saya isytiharkan tiada benar gangguan lagi sebab saya tinggal 2 minit ya. Okey, yang pertama sekali cukup. Sekejap kita berbahas, kita ada masa cukup panjang kita bahas. Ya, Setiausaha Dewan pun tukar ya. Setiausaha Dewan pun tukar bukan speaker je. Setiausaha Dewan pun tukar. Maka Redwan, Kalau boleh salam pun kita mau tukar punya kerajaan ni. Kerajaan yang nak menguasai Dewan, kebebasan Dewan dinafikan. Nakkan speaker salam pun kita akan tukar pilihan raya akan datang. Apa ni? Setiausaha Dewan tukar. Ahli berhormat, sekarang saya nak minta Arau teruskan, hanya tinggal 2 minit saja lagi. Saya minta perangai Shah Alam ni dibuat sesuatu. Dia belum dapat kebenaran, dia bercakap macam orang mabuk saya. Nama apa ni? Dia profesional. Dewan yang bebas memberikan kenyataan mengikut peraturan dan undang-undang. Tak ada kesalahan yang dilakukan. Tak ada kesalahan. Tukar saja. Ni, saya tak bagi kebenaran, kamu bercakap. Apakah ini satu peraturan? Tengok. Shah Alam ganti julutong sekarang. Era ni. Tapi yang paling penting, Speaker, dan Tuan Ini Petua, pemilihan Speaker, kita ikut peraturan. Kita bagi notis. Padahal masa PH pilih Speaker dulu, yang PH sedang pertahankan sekarang, tak ikut notis. Yang Muhammad Pakar Umum tu tak cukup 14 hari. Dah kosong. Jawatan ni tak kosong lagi. Kurang daripada 14 hari. Tetapi kerajaan sekarang, kerajaan yang tenang, tertib, berjaya atasi masalah pandemik COVID-19, yang mana masa PH dibiarkan macam itu saja. Kita kata jangan pelancong masuk, bagi masuk. Datuk Speaker, dan mereka telah memudahkan masalah. Arau. Ini Dewan. Arau saja Arau balik. Boleh tak kita bayangkan Arau, kalau Menteri Pertahanan dulu handle isu COVID ni, Menteri Kesihatan handle isu COVID ni, ya Allah. Pening Arau. Ancaman COVID dikawal. Ancaman COVID dikawal. Duduk. Sehingga menjadi pandemik. Itu hakikat yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan sendiri. RM30. Mabuk. RM30. Tetapi lihat apa yang kerajaan bagi. Baik. Saya tak benarkan lagi pun. Saya minta Arau rumuskan Arau. Baik, terima kasih.
kita rumuskan bahawa yang kita buat ni terbaik. Sepatutnya kita nak tukar-tukar 3 orang, tapi ini kita tak tukar. Itulah kehebatan kerajaan sekarang ni untuk sebab patut yang seorang ini lompat tidak jadi barang. Timbalan Jangan jadi barang. Timbalan speaker ni. Itu sebab yang ada ni yang terbaik, yang akan dipilih juga yang terbaik. Jadi Ni sudah saya jawab. Kita bertenang, kita berlaku adil kepada rakyat, supaya rakyat tengok kita memilihnya dengan cara tertib dan bersopan santun. InsyaAllah kami akan menang dengan begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Arau. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk pengulungan. Sila, pengulungan. Kota Baru, sila. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua. Pertamanya saya bagi pihak kerajaan mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Yang Berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan usul ini. Memang usul ini satu usul yang dibenarkan perbahasan, dan ketentuan berapa orang nak berbahas itu adalah kuasa budi bicara kepada Tuan Yang Di-Pertua. Saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Pasir Putih, Yang Berhormat Langkawi, dan akhirnya Yang Berhormat Arau, dan beberapa ahli-ahli yang mencelah, antaranya Wabi Puchong, Shah Alam, Pasir Salak, Tanjung Karam, Baling, Sempurna, Muar dan Kinabatangan. Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, bagi pihak kerajaan saya ingin menyatakan dengan jelas bahawa Yang Berhormat Langkawi dan juga Yang Berhormat Port Dickson mengatakan bahawa perkara ini adalah perkara yang pertama kali di dalam sejarah Parlimen Malaysia. Memang itu benar. Tetapi perkara yang pertama kali bukanlah perkara yang illegal. Perkara yang pertama kali boleh dilaksanakan berdasarkan kepada perlembagaan dan juga undang-undang serta peraturan yang ditetapkan di dalam Parlimen. Sebagai contohnya, dalam negara kita tak pernah berlaku Perdana Menteri interim. Tapi bila dia dah berlaku kali pertama, ianya kita terimalah. Begitulah juga masalah yang ada di depan kita bukan memecat speaker. Masalah di depan kita adalah satu usul mengosongkan kerusi speaker untuk digantikan dengan speaker yang lain. Itu perkara yang perlu dibuat. Kita baru boleh celah, boleh minta penjelasan. Berhormat Tuan Speaker, Tuan Menteri, saya minta penjelasan. Boleh minta penjelasan. Apa bezanya? Yang Berhormat Tuan Speaker, saya menyatakan bahawa usul ini pertamanya berdasarkan kepada perlembagaan. Yang Berhormat rakan bijaksana saya, Malena Friend daripada Puchong, jangan melihat kepada standing order saja. Standing order dibuat berdasarkan perlembagaan. Perkara 92. Dalam perlembagaan mengatakan bahawa, perkara 57.2 mengatakan bahawa yang di-Pertua boleh pada bila-bila masa dipilih berdasarkan kepada 3 perkara. Yang pertama, apabila Dewan Rakyat bermesyuarat buat kali pertama selepas pilihan raya umum 2018, 16/7/2018. Bila Yang Berhormat Langkawi menjadi Perdana Menteri, Yang Berhormat Langkawi menukar speaker yang ada sebelum ini kerana ianya kerajaan yang baru mengikut cita rasa kerajaan Yang Berhormat Langkawi. Yang kedua, keadaan yang kedua speaker boleh ditukar ialah apabila dia berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat melainkan oleh sebab pembubarannya. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga disebut jika pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian, when the House resolve. Ini yang ketiga. Inilah keadaannya. Kita membawa isu pengosongan dan pemilihan speaker baru ke dalam Dewan, bukan dipecat sewenang-wenang. Ianya mengikut standing order yang dibuat berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Sila Puchong. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri, saya cukup setuju dengan apa yang disebut dalam artikel 57. Tapi saya ini beri fokus kepada apa yang disebut dalam usul. Dalam usul yang dibawa seperti mana dihuraikan dalam kertas di hadapan kita, cukup jelas dinyatakan bahawa sebab alasan kita ini nak minta kekosongan kerana ada calon yang baru. Calon. Kalau kita lihat kepada standing orders, pencalonan itu hanya boleh dibuat sekiranya ada kekosongan. Faham tak?
Dan apabila itu berlaku, dua perkara sampingan perlu berlaku. Satu, notis perlu diberikan berkenaan dengan kekosongan itu. Kemudian ahli-ahli parlimen lain juga ada hak untuk cadangkan nama, untuk isikan kekosongan itu. Jadi artikel 57 itu adalah artikel yang memberikan kuasa. Tapi prosedur dia termaktub di dalam standing orders, aturan mesyuarat. Itu yang kita bawa. Jadi kita fikir, kalau kita lihat kepada usul yang dibawa, cukup jelas. Usul itu tak berasas. Usul itu bersandarkan kepada bahawasanya ada kekosongan kerana ada calon yang lain. Walhal calon itu tidak boleh dicalonkan kerana tidak ada kekosongan lagi. Terima kasih Puchong. Terima kasih. Saya bersetuju sangat dengan Puchong bahawa ianya dibuat berdasarkan 57(2)C, iaitu apabila diputuskan oleh Dewan. Tapi saya tidak bersetuju apabila Puchong mengatakan bahawa selepas dia kosong baru boleh bagi notis 14 hari. Itu ridiculous, tidak betul. Kerana berdasarkan berdasarkan standing order 4, satu, saya mohon baca, tiap-tiap ahli yang hendak mencadangkan nama seseorang ahli atau orang yang layak dipilih menjadi ahli dipilih sebagai Tuan Ketua, hendaklah memastikan terlebih dahulu ahli itu suka berkhidmat jika ia dipilih, dan hendaklah memberitahu kepada setiausaha dengan besar sekurang-kurang 14 hari sebelum mesyuarat, bukan sebelum pengosongan. Ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya nak jelaskan, ini fakta. Ini fakta. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi pihak kerajaan telah memberikan satu notis nama baru untuk calon speaker pada 29 hari bulan 6, iaitu melebihi atau mencukupi 14 hari daripada 13 Julai. Sedangkan pihak pembangkang tidak menamakan mana-mana calon. Tetapi Yang Berhormat, oleh kerana Yang Berhormat dengar saya, oleh kerana pihak pembangkang menentang usul ini, maka adalah dianggap calon yang dikemukakan oleh pembangkang adalah Tan Sri Datuk Muhammad Arif Yusof untuk speaker dan juga Wabinga Komeng sebagai calon timbalan speaker. You cannot have two bites of a cherry. Tak boleh dua cadangan. Itu tak boleh. Ini adalah menurut perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, Yang Berhormat Puchong, saya nak tanya Yang Berhormat lah. Usul ini telah diterima oleh Yang Berhormat Speaker, bukan timbalan speaker. Diterima oleh Yang Berhormat Speaker sebagai satu usul yang in order. The papers are in order menurut peraturan, dan ianya diterima, dimasuk di dalam usul-usul yang nak dibahaskan. Tidak ada kecacatan kepada usul ini, tidak ada sama sekali, berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Itu jelas. Apa lagi yang nak dipersoalkan? Yang Berhormat Menteri, kalau Yang Berhormat Menteri bersandarkan kepada hujah itu menunjukkan bahawa sebenarnya Yang Berhormat Menteri ini tidak ada hujah yang bermerit. Kerana kalau kita lihat kepada apa yang disebut dalam standing orders, ya cukup jelas. Come on. Ya Berhormat Tuan Ketua. Ini masalah. Ya Berhormat Tuan Ketua. Masih sama lagi perangai. I got your point. Saya belum habis. Alasan ini. Kita nak bagi alasan. Ini saya nak bagi alasan. Alasan kerajaan adalah apabila kerajaan bertukar, ianya sudah tentulah memerlukan kepada pertukaran jawatan-jawatan utama, termasuklah speaker. Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan secara legal, diakui oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan pintu belakang, pada bulan 3 tahun 2020, pada persidangan 18 Mei 2020, kita membenarkan speaker untuk mempengerusikan persidangan kita. Kita tidak ada tukar, tidak ada pecat. Tetapi selepas itu, Yang Berhormat, selepas itu, sekejap, saya tak bagi. Selepas itu, penilaian dibuat oleh pihak kerajaan bahawa Yang Berhormat Speaker dirasakan dengan alasan yang munasabah di pihak kerajaan tidak boleh memenuhi hasrat dan juga inspirasi kerajaan ada. Pilihan yang ada kepada kita bawa kepada Dewan. Yang Berhormat boleh mengundi sama ada saya nak beritahu sebab atau tidak. Selepas ini kita boleh mengundi. Selesai masalah. Berhormat Menteri, kami ada calon sendiri dan Yang Berhormat juga ada calon sendiri. Tak ada masalah. Okey, baik. Yang Berhormat Menteri baru bersebut
yang berhormat Menteri sebut bahawa semua ada calon. Saya nak tanya satu soalan. Adakah notis kekosongan diberikan kepada sesiapa? Mana peraturan mesyuarat? Peraturan mesyuarat mengatakan Setiausaha Dewan berdasarkan 27(4) tak perlu memberikan notis mengenai pengosongan ini. Tak perlu. You can check. You can check. Mana ada yang perlu beri notis 14 hari? Kalau tidak ada notis, kan? Tidak ada. Itu sebab you show me. I show you the provision. You show me what is your provision. Notis tak ada. Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menamatkan penghujaan saya. Yang pertama, usul ini berdasarkan perlembagaan dan juga standing order. Yang kedua, usul ini tidak cacat. Yang ketiga, telah diterima oleh speaker. Ini adalah masa untuk dibuat pengundian. Terima kasih. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat, penggolongan telah pun dinyatakan. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa usul seperti yang dikemukakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di bawah perkara 57(2)(C) Perlembagaan Persekutuan di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat pada hari ini hendaklah disetujukan. Setuju. Bersetuju kata bersetuju. Yang tidak tidak. Baik. Ahli-ahli berhormat, kita perlu ada usul untuk extend pukul 1 tengah hari. Sila. Usul untuk extend beyond 1 o'clock. Tuan Yang Ketua, dengan penuh hormat, saya berdasarkan kepada peraturan mesyuarat 12(1), saya mohon dan mencadangkan bahawa mesyuarat ini pada hari ini tidak akan ditangguhkan pada jam 1 tengah hari ini bagi membolehkan usul Yang Berhormat Perdana Menteri di nombor 2 dalam aturan urusan mesyuarat diputuskan, dan selepas itu majlis mesyuarat ini lauk tak bagi orang makan sehingga pukul 2.30. Tidak akan ditangguh sekarang bagi memudahkan perkara. Nak makan keluar lah. Setiausaha, teruskan. Tuan Ketua, saya takut tak bagi makan apa. Terima kasih. Ahli yang berhormat, oleh kerana ada lebih daripada 15 orang, maka sejuk buat belah bahagian. Sila Setiausaha. Punya kerajaan ni duduklah sepang. Tapi takut nak wakil bersetuju tidak. Tuan Yang Ketua, usul belum diluluskan. Baik, ahli yang berhormat, saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalah ialah usul seperti yang dikemukakan tadi adalah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata setuju. Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju, usul disetujukan. Terus, ya belah bahagian sekarang. Sila Setiausaha dan Bentara jalankan tugas untuk belah bahagian. Belah bagi yang mana ni? Speaker? Oh, si speaker. Tak pakai si speaker. Usul ni, usul. Ada kan? Sila bunyikan loceng selama 2 minit